Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Ghafuri rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Di dalam tajuk 3 tahun berada di kampung Abu Talib, yakni dalam peristiwa pemulauan yang dikenakan terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kira sama ada daripada kalangan mereka yang beriman maupun yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana mereka ini telah bersatu, Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib telah menyambut ajakan Abu Talib untuk bersatu mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akibat dia kerana mereka mempertahan dan juga melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah dipulaukan oleh masyarakat Quraisy ataupun pimpinan Quraisy ataupun orang-orang Quraisy seluruhnya dengan satu pemulauan yang sangat zalim yang berlaku dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemulauan ini tuan-tuan sebagaimana yang telah kita bicarakan, iaitulah antaranya tidak boleh berbicara, tak boleh berkahwin dengan mereka, dan tidak boleh duduk semeja dengan mereka, dan yang paling dahsyat sekali iaitulah tidak boleh berurus niaga dengan mereka. Yang ini, perkara inilah yang menyebabkan ramai daripada kalangan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebulur kerana tidak dapat makan, tidak dapat sampai kepada mereka bekalan makanan. Jangankan kata sampai nak beli pun tak boleh, tuan-tuan. Dan perkara ini berlanjutan selama 3 tahun lamanya. Perkara yang dahsyat ini dan yang zalim ini berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat dan apa yang berlaku dalam peristiwa ini. Dan tuan-tuan, biasanya berlaku pada individu, tetapi ini melibatkan keluarga. Adanya tekanan demi tekanan yang diberikan oleh masyarakat Quraisy kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perjanjian ini telah ditulis oleh seorang yang bernama Baghid bin Amir la'natullahi alaih. Baghid bin Amir dialah orang yang bertanggungjawab menulis perjanjian tersebut, dan kemudiannya diletakkan perjanjian itu di dalam Kaabah. Perjanjian ini, tuan-tuan, dimeterai dan diputuskan hanya oleh pemimpin-pemimpin Quraisy. Orang lain sebenarnya ramai yang tak tahu. Ramai yang bahkan tidak bersetuju pun dengan perjanjian yang zalim ini. Tetapi mereka terpaksa ikut sebab ketua-ketua dia telah putuskan perkara yang zalim ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kecelakaan ke atas dia, iaitulah Baghid bin Amir, dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dimustajabkan Allah. Doa Nabi ini doa yang makbul. Petang lagi itu doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya adalah kerana doa orang yang dizalimi. Jadi kena hati-hati. Kita kena takut dengan doa orang yang dizalimi. Sebab tu jangan sesekali berani-berani untuk zalim ataupun buat zalim kepada orang. Sebab doa itu tidak ada hijab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sempurnalah sudah perjanjian tersebut. Pengepungan dijalankan dengan hebat sekali. Segala bekalan makanan dan bahan-bahan keperluan disekat. Orang-orang musyrikin tidak membiarkan sesekali ada makanan yang masuk ke Mekah ataupun sebarang dagangan, melainkan mereka segera membelinya. Terus dibelinya makanan tersebut, sehingga kehidupan di perkampungan Abu Talib menjadi sukar. Ada yang terpaksa makan daun-daun kayu dan kulit-kulit binatang kerana terlalu kelaparan.
Di sebalik kampung tersebut kedengaran suara-suara wanita, isteri-isteri, para wanita yang mana mereka ni tak dapat makan, dan juga suara kanak-kanak yang merintih kelaparan. Yang ini yang cukup menyedihkan. Bila tengok anak-anak dan budak-budak dalam keadaan mereka ni menanggung kelaparan bukan sehari dua, tuan-tuan. Ianya memakan masa sehingga bertahun, 3 tahun lamanya. Seluruh keluarga ni melakukan pengorbanan yang hebat. Kerana apa? Kerana demi menjaga keselamatan dan juga nyawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semangat kekeluargaan Arab yang ditunjukkan oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Bani Hashim semata, bahkan termasuk juga dengan Bani Al-Muttalib, kerana kasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai wanita-wanita, kanak-kanak terkorban sama. Ya Allah, hebat betul perjuangan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bekalan yang sampai kepada mereka. Kalau ikut saluran yang asal memang tak ada lah. Tetapi ada juga bekalan-bekalan yang sampai secara sulit, ada juga lah. Mereka tidak dapat keluar daripada kampung itu untuk membeli barang keperluan, melainkan pada bulan-bulan haram. Mereka membeli barang yang dibawa oleh rombongan dagang ke Mekah daripada luar Mekah. Itu je. Bila masuk bulan-bulan haram, dan antaranya iaitulah bulan Rejab ni, bulan haram. Begitu juga dengan bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, dan juga bulan Muharram. Itu bulan-bulan haram lah, 4 bulan yang disebutkan minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram. Bulan haram ini, tuan-tuan, iaitulah bulan diharamkan. Mereka tahu bulan itu adalah bulan yang mulia, dan bulan yang diharamkan berlakunya peperangan. Bahkan bulan yang diharamkan untuk melakukan kezaliman di dalam bulan tersebut. Bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dipegang oleh masyarakat musyrikin Quraisy. Antara yang merupakan saki baki daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang masih subur dalam pegangan mereka. Sebab tu bila tiba bulan haram, mereka tahu ini bulan mulia. Mereka tahu peperangan tidak boleh dijalankan, tidak boleh diadakan pada bulan tersebut, kerana menghormati bulan itu. Sebagaimana mereka memuliakan dan menghormati tanah haram Mekah Al-Mukarramah, maka demikian juga mereka menghormati bulan-bulan haram. Mereka tahu perbuatan yang mereka lakukan ini adalah perbuatan yang zalim, buat zalim buat hak. Tapi dalam pada masa yang sama, mereka tahu bagaimana untuk memuliakan tanah haram dan juga bulan-bulan haram. Bila bulan haram, masa itu Bani Hashim ada kesempatan. Keluarga Nabi SAW ada peluang untuk beli barang-barang dagangan ataupun keperluan ini. Pun begitu, muslimin para jemaah sekalian. Akan tetapi penduduk Mekah menambah harga barang tersebut. Dia beli awal-awal, beli siap. Dan kemudiannya mereka menaikkan harga barang tersebut sehingga tidak berupaya dibeli oleh mereka. Akhirnya sama juga, menyebabkan tak dapat beli juga sebab harga naik, barang naik. Dia buat zalim, dan supaya Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib tidak mampu untuk membeli barang-barang tersebut. Muslimin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita sebutkan tadi barang-barang keperluan ini tidak masuk melainkan secara sulit. Macam mana boleh masuk? Sebab ada daripada kalangan ahli keluarga yang terdekat, yang mereka ni tak dipulaukan pun, tapi ada bau-bau
Biasa mereka ni isbah, keluarga tu sebelah bapa. Sebelah bapa. Kalau dia sebelah bapa dia Bani Makhzum, tapi ibu dia Bani Hashim, ada juga. Jadi sepupu sepakat, saudara mara sebelah ibu. Dan ramai daripada kalangan orang Quraisy, saudara mara dia sebelah ibu dia tak kena pulang. Tetapi keluarga dia tu ada sepupu dia, saudara mara dia yang dipulaukan, yang menyebabkan mereka ni memang teramat-amat mengasihani dan juga kasihan kepada ahli keluarga mereka ni yang keturunan. Maknanya bukan semua orang daripada kalangan orang Arab Quraisy ini mereka yang zalim. Ada juga yang cintakan keadilan, yang cintakan kepada kebaikan. Salah seorang daripada mereka yang bernama Hakim bin Hizam, ada kalanya dia membawa gandum kepada ibu saudara. Ibu saudara dia siapa tuan-tuan? Iaitulah Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercinta. Dia bawa bekalan, bawa gandum Hakim bin Hizam sebab dia makcik. Dia tak kena pulang, tapi kerana dia ada hubungan saudara dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibawakan bekalan tersebut, bawa gandum dan kepada Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Tetapi ada sesekali ketika dia bawa barang-barang tersebut, berjumpa dia dengan Abu Jahal. Nampak pula Abu Jahal tengah-tengah di bawah tu, kantoi istilah. Tengah-tengah bawah tu Abu Jahal ada pula. Dan Abu Jahal seperti biasa, Abu Jahal bantang. Abu Jahal cuba menghalangnya. Ada sekali di bawah nampak Abu Jahal, dan Abu Jahal cuba menghalangnya. Akan tetapi Abu Al-Bakhtari masuk campur. Abu Al-Bakhtari ini tuan-tuan, dia salah seorang daripada 5 orang yang berkomplot dan berusaha untuk membatalkan perjanjian. Maknanya dia orang besar juga, dia ada pengaruh juga, dan dia sangat bencikan kepada kezaliman, tak suka dia. Tapi dah ni yang kepala-kepala atas tu dah buat, kepala-kepala atas tu dah putuskan, dah buat perjanjian yang zalim. Jadi yang lain ni terpaksa ikut, termasuk dia juga. Tapi jauh daripada lubuk hati dia memang tidak bersetujui apa yang telah dilakukan tindakan tersebut, iaitulah kezaliman. Bukan kepada seorang, bukan kepada 2 orang, tapi kepada seluruh ahli keluarga Nabi SAW. Jadi dia halang, dia cuba menyebelahi Hakim bin Hizam, dan akhirnya berjaya dia menolong bawa gandum tersebut kepada Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Itulah salah satu daripada contoh bekalan-bekalan ini dia masuk secara sulit, bantuan daripada orang-orang sekeliling, terutamanya ahli keluarga yang terdekat. Adapun Abu Talib, Abu Talib ni tuan-tuan, walaupun semasa zaman penindasan, zaman dipulangkan, yang dia fikir dalam benak kepalanya tidak lain tidak bukannya bekalan. Dia tak fikir sangatnya bekalan makanan, tak. Yang menjadi keutamaannya adalah keselamatan Rasulullah SAW. Benarlah dia memang orang yang sangat mengasihi Nabi SAW. Sejak daripada usia Rasulullah SAW 8 tahun, dia mengambil dan menjaga Nabi SAW itu, melebihi dia menjaga anaknya sendiri. Kasihnya bahkan lebih daripada dia mengasihi anaknya sendiri. Pada saat pengepungan dijalankan ataupun kita sebutkan pemulawan ini, Abu Talib ini tuan-tuan terlalu bimbang akan keselamatan Rasulullah SAW. Apabila orang-orang semua hendak tidur,
dia menyuruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di tempat tidurnya, tidur dekat dengan dia, duduk sebelah dia. Supaya apa? Supaya dapat diawasi keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut-takut kalau ada orang yang cuba untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punyalah sayang macam tu sekali, punyalah kasih, sampai begitu sekali, diambil tanggungjawab itu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang sebelum daripada itu memang orang-orang Quraisy beberapa kali melakukan percubaan untuk bunuh Nabi. Kisah Abu Jahal yang diangkat batu yang besar nak dicampakkan di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, dan peristiwa bagaimana Uqbah bin Abi Muayyad yang dipijak tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud sehingga hampir tersembur biji mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa bagaimana dia mencekak tekuk Nabi, cekak tekuk Nabi memang tujuan untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam peristiwa Sayyidina Umar yang dah hunus pedang dia nak cari Nabi, nak membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di pertengahan jalan akhirnya pergi jumpa rumah dia dan kemudiannya akhirnya dia memeluk agama Islam. Semua itu telah dihitung, dikira oleh Abu Talib. Bagaimana mereka ni, masyarakat Quraisy memang dah tekad nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah dia telah mengumpulkan seluruh ahli keluarganya untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang akibatnya akhirnya dia dan juga seluruh ahli keluarganya telah dipulaukan oleh masyarakat Quraisy. Muslimin para jemaah sekalian, apabila semua orang telah tidur, dia menyuruh salah seorang anak atau saudaranya atau anak saudaranya tidur di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi hebat, lagi dahsyat. Anak dia sendiri semua tidur tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun saudaranya siapa-siapa disuruhnya tidur ganti tempat tidur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab takut-takut kalau ada orang cuba nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang terbunuh tu memang bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengorbanan lagi hebat. Jadi kalau memang kena bunuh, yang kena bunuh tu anak dia kalau kena bunuh. Tapi dia orang ni dah tak peduli dengan itu. Dan apa pun asalkan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dalam perkara ini dibuktikan dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu juga bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, anak kepada Abu Talib, dan Nabi SAW suruh beliau untuk tidur di tempat tidur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu pengorbanan yang hebat yang dilakukan oleh para sahabat baginda dan juga keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin para jemaah sekalian, pada musim haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam keluar bertemu manusia dan menyeru mereka kepada agama Islam, walaupun di saat pemulauan dikenakan terhadap keluarga Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Kerja dakwah tetap dijalankan, subhanallah, walaupun disekat, walaupun dipulaukan, walaupun tak cukup bekalan makanan, tapi dalam bab berdakwah Nabi SAW terus menerus menjalankan kerja yang mulia ini. Ini yang dinamakan istiqamah dalam perjuangan. Dan ikhlas sungguhlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabah sungguhlah menghadapi ujian dan juga cabaran. Walaupun saat dipulaukan, tetap juga dakwah, tetap juga musim haji keluar pergi ajak orang kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada ketika bertemu dengan Abu Lahab
Abu Lahab ni pula sering mengikuti Nabi SAW dan sering dia menyakiti Rasulullah SAW serta dia mendustakan ajaran baginda Nabi SAW. Muslimin, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. 3 tahun penuh telah berlalu. 3 tahun telah berlalu. Macam sekejap kita cerita sekejap kan. 3 tahun yang merasa tu yang lebih tahu bagaimana keperitan dipulaukan selama 3 tahun. Kita PKP yang itu pun sempatlah setahun lebih, itu pun letih habis lah, tak larat dah, kalau boleh tak nak dah. Jangan sebut PKP, jangan sebut rumah lagi, jangan tak nak lah. Jangan sebut tutup masjid, dah seriam dah, dah fobia dah, tutup masjid, tutup muat, tutup tak boleh semua, berat. Pengalaman tu dah kita lalu dah, tak nak dah, dah rasa lama sangat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 3 tahun penuh telah berlalu. Pemulauan ni 3 tahun. Keadaan mereka masih tidak berubah. Pada bulan Muharram, tahun ke-10 kenabian baginda Rasulullah SAW, berlakulah pembatalan perjanjian tersebut. Jadi benda yang zalim ni memang tak boleh lama, tak boleh tahan lama. Tapi kita kena usaha, tuan-tuan, kena berjuang untuk menegakkan keadilan, bukan terus-menerus membiarkan kezaliman ini terus berlaku. Walaupun kalau ikutkan dalam peristiwa ini, yang berusaha ke arah membatalkan perjanjian itu bukan daripada kalangan orang Islam sendiri, bahkan daripada kalangan ahli keluarga terdekat Rasulullah SAW, dan kebanyakan mereka tidak beriman dengan SAW, tapi bencikan kepada kezaliman, tak sanggup. Mereka ini melihat ahli keluarga mereka terus ditindas, tidak diberikan makanan, tak cukup makanan, kemuluran, tak sanggup mereka melihat kezaliman itu. Hal ini terjadi kerana ada daripada kalangan orang-orang Quraisy, ada yang merestui dan ada yang tidak merestui tindakan tersebut. Kita sebutkan di awal tadi. Jadi memang bukanlah pembatalan perjanjian itu dibatal tiba-tiba, tak. Dibatal macam tu je, tidak. Ada usaha yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang kita sebutkan 5 orang. Ada 5 orang sebenarnya. Mereka adakan komplot, tak apalah komplot yang baik, benda yang baik. Jadi mereka 5 orang ni, tuan-tuan, yang kita sebutkan ini, antara faktor bagaimana perjanjian yang zalim ini telah dibatalkan. Jadi ada daripada kalangan mereka yang merestui dan ada yang tidak merestui. Justru mereka tidak menyenangi perjanjian itu, dan akhirnya menjalankan usaha untuk membatalkan. Bukan maknanya serah je kepada Allah Taala, tak. Ada usaha ke arah itu. Ini namanya usaha. Kemudian ini barulah bertawakal. Itu penting dalam kehidupan kita ini. Dan terutamanya apabila melihat pada kezaliman, kena cuba tolong tegakkan keadilan dan juga berusaha untuk kita membasmi kezaliman. Tak boleh biar aja tengok kezaliman ini berterusan dilakukan. Orang yang memainkan peranan untuk tujuan tersebut ialah Hisham bin Amr daripada Bani Amir bin Lu'ay. Dia sering membekalkan makanan ke tempat Bani Hashim secara bersembunyi pada waktu malam. Kalau tadi Hakim bin Hizam, yang ini Amir bin Lu'ay, antara salah seorang daripada kalangan orang yang selalu bekalkan makanan kepada Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Amir bin Lu'ay, tuan-tuan,
Hisham bin Amr, dia daripada Bani Amir bin Lu'ay. Hisham bin Amr. Dia pergi berjumpa dengan Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Zuhair ni adalah salah seorang daripada ahli keluarga yang terdekat. Ibunya ialah Atiqah binti Abdul Muttalib. Jadi pandai Hisham bin Amr ni dia bicara. Dia tak setuju. Orang lain pun ramai tak setuju. Tapi nak membatalkan itu bukan mudah. Sebab yang putuskan itu kepimpinan tertinggi yang teratas. Jadi pasti ikut. Jadi macam mana nak batalkan? Kalau cuma dia seorang saja yang menjalankan perjanjian ataupun menjalankan usaha ke arah itu, sudah tentu susah. Sukar kalau seorang-seorang sukar. Jadi bijaksana dia cari mana-mana ahli keluarga Bani Hashim yang sebelah ibulah kebanyakan. Ada bau-bau macam dia cari. Yang dia tahu mereka ni tidak bersetuju dengan perjanjian. Jadi mereka adakan kerjasama. Cari. Kalau nak katakan ini komplot kan macam mana? Tak boleh juga. Biasa komplot ni jahat, tapi yang ni baik. Dia buat, dia adakan kerjasama ni, dia buat benda-benda yang kita baik, benda baik. Dia cari Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Al-Makhzum sebab nisbah kepada Bani Makhzum. Bani Makhzum ni keluarga Abu Jahal. Maknanya ini sebelah ayah dia, sebelah bapanya Bani Makhzum, tapi ibunya Bani Hashim. Ibunya Atiqah binti Abdul Muttalib, maknanya ibu saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelah ibu dia. Jadi dia tak dipulaukan sebab dia Bani Makhzum, bukan Bani Hashim. Lalu Hisham bin Amr bertemu dengan Zuhair bin Abi Umayyah. Katanya Hisham bin Amr, wahai Zuhair, adakah engkau suka makan dan minum sedangkan saudara-saudaramu dalam keadaan seperti yang engkau tahu? Kata Hisham bin Amr kepada Zuhair bin Abi Umayyah. Jadi dalam bahasa kita ni, engkau boleh makan seronok-seronok, boleh makan, boleh kenyang makan, tengok. Tapi keadaan saudara kamu ni dalam keburukan, macam mana boleh makan? Boleh seronok-seronok, boleh tenang ke tengok keadaan keluarga macam tu. Lebih kurang bahasa macam tu lah. Kamu boleh, engkau suka untuk makan dan minum sedangkan saudara-mara sebagaimana keadaan yang kau tahu. Lalu Zuhair pun menjawab, jahanam kamu, apa yang aku boleh buat sedangkan aku cuma seorang saja. Yang tak setuju pun seorang, tak boleh buat apa-apa. Kata Hisham bin Amr, kata dia lagi, demi Allah, kalau ada seorang lagi bersamaku, nescaya akan aku usahakan untuk membatalkan perjanjian. Kata Zuhair, kalau ada seorang yang bersama dengan dia akan cuba usaha untuk membatalkan perjanjian. Lalu Hisham pun menjawab, Hisham pun berkata, engkau telah pun menemui orang itu, kau jumpa dah. Zuhair pun bertanya, siapa gerangannya? Jawab Hisham, akulah orangnya. Akulah orangnya. Kemudian Zuhair pun berkata, cari lagi seorang yang ketiga untuk bersama dengan kita. Lalu mereka pun pergi berjumpa dengan Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi lantas menyebutkan tentang hubungan kekeluargaannya dengan Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib, yang merupakan dua orang anak Bani Abdul Manaf. Dia mencela Al-Mut'im sebagaimana Hisham dijumpa dengan Zuhair tadi, macam tu juga. Dia kata, kau boleh makan senang-senang dan suka-suka makan sedangkan kamu tahu keadaan ahli keluarga. Mencela. Dia mencela Mut'im bin Adi kerana bersetuju membiarkan orang Quraisy melakukan kezaliman ini. Lalu Al-Mut'im bin Adi berkata, jahanam kamu, apa yang aku boleh buat? Aku cuma seorang. Lalu Hisham berkata, kamu telah mendapati orang yang kedua.
Al-Mut'im berkata, siapakah orangnya? Jawab Hisham, akulah orang. Kata Al-Mut'im, carikan seorang lagi yang ketiga bersama dengan kita. Kata Hisham, aku telah usahakan. Tanya Al-Mut'im, siapa dia? Jawab Hisham, Zuhair bin Abi Umayyah. Kemudiannya Al-Mut'im bin Adi berkata, cari seorang lagi, orang yang keempat. Jadi dah tiga orang dah mereka usahakan dapat dan untuk membatalkan perjanjian. Dan siapakah orang yang keempat dan yang kelima ni tuan-tuan? Kalau sambung lagi, boleh jadi pukul 8 buat kuliah kita ni. Jadi saya rasa ini kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. To be continue. InsyaAllah kita sambung dan pada kuliah yang akan datang. InsyaAllah ta'ala sekadar itu dahulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kelemahan, kekurangan daripada diri saya sendiri kurang lebih mohon maaf. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الإنسان لفي خسر إلا الذين